Setiausaha negara AS Marco Rubio telah menyelia satu transformasi dalam dasar luar Amerika dengan mengutamakan perdagangan berbanding bantuan serta memberi tumpuan semula kepada hemisfera barat. Namun kesannya turut dirasai di Israel dan seluruh Timur Tengah. Kemana arah tuju selepas ini? Kami akan berbincang dengan juru cakap Jabatan Negara Tommy Pickett untuk mendapatkan pandangan dari pihak Amerika. Selamat datang ke American View bersama juru cakap Jabatan Negara Tommy Pickett. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami di sini. Banyak perkara yang boleh dibincangkan walaupun kita hanya ada 25 minit. Jadi, mari kita teruskan. Setiausaha negara Marco Rubio nampaknya bukanlah orang yang paling sesuai untuk Donald Trump serahkan dasar luar negara. Beliau bukan dari dunia MAGA. Beliau juga merupakan pesaing politik, bukanlah seorang yang suka mencetuskan kontroversi, namun sangat dihormati di seluruh spektrum politik. Beliau telah menyesuaikan diri dan bukan saja memegang peranan sebagai setiausaha negara, malah juga sebagai penasihat keselamatan negara. Maksud saya, mari kita jelaskan dahulu bagaimana dia boleh menjadi pemain utama dalam transformasi dasar luar ini, memandangkan latar belakangnya yang bukan dari aliran Trump. Boleh dikatakan begitu? Saya tidak pasti sama ada saya setuju dengan gambaran itu mengenai latar belakangnya. Tetapi apa yang ingin saya tekankan di sini terlebih dahulu, ialah ini adalah dasar luar Presiden Trump. Presiden Trump yang menetapkan dasar luar negara, dan kami melaksanakan dasar luar itu. Dan saya tahu, Setiausaha Rubio berasa bangga menjadi sebahagian daripada pasukan kelas A ini, pasukan terbaik yang telah dibentuk oleh Presiden, melaksanakan agenda Presiden. Jadi semuanya bermula dari atas. Ia bermula dengan kejelasan tujuan yang diberikan oleh Presiden Trump mengenai agenda yang ingin beliau lihat, prinsip-prinsip yang ingin beliau tegakkan, dan kemudian kerjasama yang kita lihat dengan ahli-ahli pasukannya untuk memastikan perkara itu dapat dilaksanakan. Jadi, Setiausaha Rubio berasa bangga menjadi sebahagian daripada pasukan itu, melaksanakan dasar luar Presiden dan setiap peluang yang ada, memastikan beliau melaksanakan visi yang dibawa oleh Presiden Trump. Presiden Trump ialah seorang presiden yang luar kebiasaan. Saya rasa tiada siapa yang akan membantah perkara itu. Dan beliau telah mengendalikan dasar luar negaranya bukan dengan cara ortodoks yang mana dalam beberapa aspek ternyata sangat berjaya. Setiausaha Rubio bergandingan dengan naib Presiden Vance, dengan Jared Kushner, dengan Steve Witkoff bersama yang lain untuk melaksanakan dasar luar negara ini. Maksud saya, tanpa masuk ke dalam segala intrik istana, kita tidak ada masa untuk semua itu. Maksud saya, bagaimana sebenarnya ditentukan peranan apa yang dimainkan oleh setiausaha dalam mana-mana isu tertentu. Dan kita sering menerima soalan-soalan tentang intrik di istana, dan itu kerana orang tidak boleh menafikan pencapaian yang telah dicapai. Saya rasa itulah sebabnya ada begitu banyak tumpuan yang dibuat-buat terhadap perkara itu. Anda mempunyai satu pasukan yang sangat serasi, yang sentiasa berkomunikasi, dan seperti yang saya tekankan, sedang melaksanakan visi Presiden Trump. Dunia ini besar, dunia ini luas, dan ada banyak isu yang memberi kesan kepada rakyat Amerika. Dan kami bertekad untuk memperjuangkan kepentingan kami bila-bila boleh, seberapa kerap yang boleh. Saya rasa bila Anda bercakap tentang ketidakortodoksan atau sifat yang tidak tipikal, menggunakan perkataan Anda dari segi pentadbiran Presiden ini, saya rasa ia kembali kepada satu prinsip yang sangat masuk akal sebenarnya, yaitu negara-negara bertindak mengikut kepentingan negara masing-masing. Dan Amerika Syarikat akan memperjuangkan kepentingan negara kami. Itu kebenaran seperti sesuatu yang masuk akal. Untuk sekian lama, mungkin itu bukan perkara biasa, tetapi sekarang ia sudah menjadi kebiasaan. Begitulah cara kami mendekatinya. Dan Setiausaha sering menyatakannya. Itu tidak bermakna kita tidak boleh mencari kerjasama dengan negara lain. Sebenarnya, sebaliknya. Apabila Anda jelas tentang kepentingan Anda, ia sebenarnya membolehkan Anda bekerja sama dengan negara lain di mana kepentingan Anda selari. Dan apabila kepentingan Anda tidak selari, Anda juga sangat jelas. Fokus pada, mari kita cari jalan untuk mengatasinya. Mari kita cari cara untuk menanganinya. Mari kita cari jalan ke hadapan. Jadi sebenarnya ia lebih memudahkan pelaksanaan itu. Jadi Anda menyebut semua anggota pasukan Presiden Trump, atau ramai anggota pasukan Presiden Trump, apabila berkaitan dengan dasar luar negara. Ia memang betul, seperti yang saya katakan, itu adalah pasukan utama dasar luar negara. Orang di seluruh dunia bekerja sama rapat untuk melaksanakan agenda Presiden. Jadi mari kita bincangkan tentang pelaksanaan agenda Presiden di sini, khususnya apabila melibatkan Israel. Anda tahu ada pengkritik yang akan mengatakan bahwa Israel mengawal dasar luar Amerika. Anda juga akan mendengar pengkritik di Israel yang mengatakan bahwa Presiden Trump memberi arahan kepada Benjamin Netanyahu. Ia sebenarnya bergantung kepada pandangan Anda. Maksud saya, ini memang masa yang sangat sensitif dalam hubungan Amerika Syarikat dan Israel, terutamanya dengan kekurangan sokongan daripada Parti Demokrat yang kini semakin meningkat, dan sekarang dengan sebahagian kecil daripada Parti Republikan juga mula menarik balik sokongan mereka. Bagaimanakah hubungan ini secara umumnya diuruskan sekarang oleh Setiausaha dan Jabatan Negara? Lihat, Israel adalah dan tetap menjadi rakan kongsi yang kuat bagi Amerika Syarikat. Dan apa yang kita lihat di sini ialah Presiden Trump mengenal pasti kepentingan Amerika dan melaksanakan serta memajukan kepentingan Amerika, dan di mana ia selari dengan negara-negara lain. Seperti yang saya katakan tadi, kita bekerja sama dalam perkara itu. Tetapi tiada siapa yang boleh meragui hubungan kukuh yang kita ada dengan Israel, seperti juga dengan negara-negara lain di rantau ini. Hubungan yang sangat kukuh. Jadi kita melihat presiden yang telah membuat beberapa janji dan menunaikan janji-janji itu. Anda lihat seorang presiden yang memindahkan ibu negara ke Baitul Maqdis. Dari segi pengiktirafan kita terhadap ibu negara itu, Anda lihat presiden pada hari ini. Sekali lagi, bercakap tentang perjanjian Abraham, inisiatif bersejarah itu, sekali lagi.
Kembali kepada pendekatan presiden yang tidak lazim, meminjam istilah Anda. Hanya mungkin karena kepimpinan presiden dalam perjanjian Abraham. Dan saya rasa kita melihat presiden terus bercakap tentang perkara itu. Beliau memang terus bercakap tentang perkara itu, termasuk mencari cara untuk memperluaskan perjanjian Abraham. Dan pada asasnya, saya rasa apa yang penting di sini ialah ia kembali kepada lawatan presiden ke rantau itu, di mana beliau bercakap tentang zaman kegemilangan untuk Timur Tengah. Itulah matlamat presiden. Dan itu bukanlah sesuatu yang menimbulkan kontroversi, atau sekurang-kurangnya tidak sepatutnya begitu. Keamanan, kemakmuran, kedaulatan. Itulah yang presiden mahu lihat dalam begitu banyak hubungan ini, dan beliau telah mengambil langkah konkret untuk merealisasikannya. Jadi, mari kita terus fokus kepada Timur Tengah kerana Anda telah bercakap tentang perjanjian Abraham. Presiden Trump menyebut dalam pertemuan dengan Presiden Aoun dari Lubnan minggu ini, beliau mahu melihat Lubnan menjadi sebahagian daripada perjanjian Abraham supaya Lubnan boleh memainkan peranan penting pada masa hadapan. Jelas sekali, masih jauh lagi untuk sampai ke situ. Tetapi, Setiausaha Rubio telah mengambil inisiatif dalam melaksanakan kerangka 3 hala antara ISIS, Israel dan Lubnan. Mencari jalan ke hadapan di sini untuk membasmi Hezbollah dari selatan Lubnan, serta mencari jalan ke hadapan untuk keamanan jangka panjang antara Israel dan Lubnan. Apabila seseorang mengambil alih tampuk kepimpinan, ia bermaksud mereka mempertaruhkan diri mereka sendiri pada dasarnya. Adakah Setiausaha Rubio mempunyai keyakinan memandangkan kesukaran untuk membasmi Hezbollah dari selatan Lubnan bahawa kerangka kerja ini boleh berjaya? Kita telah melihat kemajuan bersejarah. Tiada siapa yang memperkecilkan cabaran di hadapan kita. Dan saya sendiri juga tidak melakukannya di sini. Tetapi, kita sudah pun melihat kemajuan bersejarah. Perbincangan seumpamanya pada peringkat tertinggi dalam beberapa dekad antara wakil kerajaan Lubnan dan kerajaan Israel. Amerika Syarikat, sejak awal proses ini, telah memberi tumpuan untuk mewujudkan ruang bagi perbincangan yang dijalankan dengan niat baik. Perbincangan dengan niat baik dapat berlangsung. Dan kita telah melihat perbincangan itu berlaku. Kita melihat pelancaran zon perintis pertama yang merupakan pelaksanaan kerangka kerja ini di bawah penyelarasan kumpulan penyelarasan 3 pihak yang telah diumumkan sebagai sebahagian daripada kerangka kerja ini. Jadi tiada siapa yang memperkecilkan cabaran yang menanti kita. Memang tiada siapa, tetapi kita sudah pun mencapai kemajuan bersejarah. Kita terus membuat kemajuan bersejarah itu. Langkah terbaru adalah pertemuan yang Anda sebutkan tadi di Pejabat Oval bersama Presiden Amerika Syarikat dan Presiden Lubnan. Jadi kita terus membuat kemajuan itu. Kami berharap dapat terus mencapai kemajuan itu. Tetapi kami sangat jelas tentang perkara ini, dan kami sangat jelas tentang matlamatnya. Sekali lagi, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, keamanan, kemakmuran, dan kedaulatan. Itu sangat berkaitan dengan situasi ini. Keselamatan Israel, kedaulatan kerajaan Lubnan. Prinsip-prinsip itu adalah perkara yang kami lihat pihak-pihak di sini bersetuju, dan memastikan kita mengambil langkah untuk membongkar infrastruktur pengganas, supaya keselamatan Israel dapat terjamin, dan kerajaan Lubnan boleh berdaulat ke atas Lubnan. Ya, saya ingin bertanya kerana terdapat sekatan yang dikeluarkan 3-4 minggu lalu ke atas beberapa pemimpin tertinggi LAF yang bersekutu dengan parti yang sehaluan dengan Hizbullah. Terdapat pemotongan bajet yang dicadangkan oleh Rumah Putih berkaitan dengan LAF. Tetapi Presiden Trump dalam pertemuannya dengan Presiden Iran berkata, beliau percaya LAF boleh berdikari. Bahawa pada dasarnya, saya tidak memetik kata-kata beliau di sini, bahawa mereka boleh melaksanakan tugas itu. Itu adalah mesej yang agak bercanggah di situ. Adakah beliau merasakan bahawa LAF cukup bereputasi, cukup berwibawa untuk pada dasarnya bekerjasama dengan Israel di sini dan melaksanakan tugas itu? Saya tidak semestinya menerima premis itu. Apa yang menjadi asas kepada sekatan-sekatan itu adalah individu-individu yang terlibat dalam tingkah laku yang menjejaskan kedaulatan kerajaan Lubnan. Ia adalah satu isyarat yang jelas. Tidak kira dalam industri apa Anda berada. Jika Anda terlibat dalam aktiviti-aktiviti tersebut, Anda berisiko untuk dikenakan sekatan. Dan itulah maksud sekatan-sekatan tersebut. Ia juga melibatkan duta yang dilantik dari Iran yang telah diistiharkan sebagai persona non grata oleh kerajaan Lubnan, namun tetap enggan meninggalkan negara itu. Jadi sekatan-sekatan itu sangat jelas dengan tujuan tersebut, dan sebenarnya adalah sebahagian daripada strategi untuk menyokong serta mempertingkatkan keupayaan kerajaan Lubnan. Itulah tujuan sekatan-sekatan tersebut. Dan kita akan melihat lebih banyak langkah, seperti yang telah dibincangkan oleh Setiausaha, seperti yang telah dibincangkan oleh Presiden juga, untuk meningkatkan keupayaan kerajaan Lubnan, supaya kita dapat melihat kerajaan Lubnan yang berdaulat di wilayah ini. Wakil sah rakyat Lubnan adalah kerajaan Lubnan. Ya, Presiden dan Setiausaha telah menekankan di sini tentang usaha membina semula institusi-institusi Lubnan supaya ia dapat beroperasi semula, menjadi lebih dipercayai dan berfungsi dengan baik. Kaedah yang sama pada dasarnya seperti yang kita lihat di Syria. Menyokong kerajaan Al-Shara, menggerakkan ekonomi, mengangkat sekatan dan sebagainya. Adakah ada apa-apa pengajaran yang diambil? Maksud saya, perkara-perkara di sini tidak sama. Tetapi adakah ada apa-apa yang diambil daripada kejayaan menghidupkan semula kerajaan Syria yang boleh digunakan di Lubnan oleh jabatan negara? Dua situasi yang sangat berbeza ya, jawabannya jelas di sini. Maksud saya, apa yang kita lihat dari segi perbualan antara kerajaan Israel dan kerajaan Lubnan sebenarnya adalah perbualan antara dua negara itu untuk mencari jalan terbaik ke hadapan bagi memastikan keselamatan, kemakmuran, dan kedaulatan. Jadi kita sedang melihat perbincangan itu berlangsung. Di Syria, apa yang kita bincangkan di sini adalah langkah-langkah. Contohnya, untuk memberi pengecualian bagi sekatan tertentu, menggalakkan pelaburan ekonomi kembali ke Syria.
Kita melihat pengumuman terbaru antara Syria dan Irak sebagai contoh mengenai satu saluran pipe yang akan memperkukuhkan usaha-usaha tersebut. Dan saya rasa sebahagian daripada apa yang kita lihat di sini ialah kita mempunyai di Syria satu contoh di mana sebelum kerajaan semasa mengambil alih sebuah rejim yang secara aktif menghalang keupayaan kita untuk menentang keganasan dan ISIS sebagai contoh. Dan sekarang kita mempunyai rakan kongsi dalam menentang ISIS. Itu sendiri adalah satu perubahan bersejarah di rantau ini. Dan Presiden telah menyatakan dengan jelas apabila berkaitan dengan Syria, beliau mahu memberi Syria peluang untuk mencapai kegemilangan. Satu lagi keadaan di mana tiada siapa yang memperkecilkan cabaran di hadapan kita di sini. Tetapi Presiden telah menyatakan dengan jelas, beliau mahu memberi Syria peluang untuk mencapai kegemilangan. Beliau memuji banyak tindakan yang telah kita lihat diambil di Syria untuk mencapai matlamat tersebut. Dan kita terus mengambil langkah untuk menyokong Syria dengan cara yang kita mampu bagi mencapai matlamat Syria yang stabil. Syria yang aman dengan dirinya sendiri dan juga dengan jiran-jirannya. Israel sudah tentu mempunyai. Maksud saya, ini adalah satu kenyataan yang terlalu meremehkan keadaan sebenar. Israel mempunyai kebimbangan keselamatan di rantau itu, terutamanya berkaitan dengan Syria. Apabila melibatkan Lubnan, kadang-kadang kebimbangan keselamatan itu boleh menghalang Presiden Trump dan Setiausaha Rubio daripada melaksanakan apa yang mereka rasa adalah jalan terbaik, atau jalan yang paling cepat, atau jalan yang paling berkesan ke hadapan di sini. Dan itu adalah perbincangan yang berulang-alik. Dan kadang-kadang kita dengar Presiden memberi komen tentang perbincangan-perbincangan itu di sini. Sejauh mana kebimbangan keselamatan Israel diambil kira oleh jabatan, oleh setiausaha, dan juga oleh Presiden. Maksud saya, bagaimana perkara itu diseimbangkan dengan tetap melaksanakan misi yang ingin dicapai oleh pentadbiran ini. Baiklah, lihat. Kami sering berbincang dengan rakan-rakan Israel kami. Itulah sebahagian daripada apa yang dimaksudkan dengan perkongsian yang baik, yaitu untuk mengadakan perbincangan-perbincangan itu. Dan kami, seperti yang Anda sebutkan, kami telah melihat Presiden membincangkan perkara-perkara itu. Saya tidak akan menambah kepada penjelasan beliau mengenai perbualan-perbualan itu, dalam apa jua cara sekalipun, atau masuk ke dalam perbualan diplomatik pribadi mengenai perkara ini. Tetapi sekali lagi, saya akan ulangi perkara ini, kerana ia sangat penting. Hakikat bahwa prinsip kami di sini adalah keselamatan, kedaulatan, kemakmuran. Kami percaya perkara-perkara itu sangat mungkin dicapai, dan itulah sebabnya kami mahu mewujudkan ruang untuk perbincangan ini berlaku. Itulah sebabnya ia sangat penting. Sebagai contoh, apabila berkaitan dengan Lubnan, Anda mempunyai kerajaan Lubnan, dan kerajaan Israel berbincang antara satu sama lain tentang hal tuju seterusnya. Untuk memastikan, kita sedang melihat pembongkaran infrastruktur pengganas yang akan membawa kepada lebih banyak keselamatan untuk Israel. Jadi Amerika Syarikat sudah tentu memberi tumpuan kepada memajukan kepentingan negara kami di sini, tetapi kepentingan negara kami adalah mengenai keamanan, kemakmuran untuk rantau ini. Kembali semula kepada lawatan Presiden ke rantau ini, bercakap tentang zaman kegemilangan untuk Timur Tengah. Kami percaya bahwa itu benar-benar mungkin, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Dan itu bermula dengan perbualan, itu bermula dengan membawa orang ke meja rundingan. Itu bermula dengan memberi negara-negara keupayaan untuk membina infrastruktur dan institusi yang diperlukan bagi memastikan mereka berdaulat ke atas wilayah mereka. Mereka hidup dalam keadaan aman. Kita sedang membongkar infrastruktur pengganas itu untuk memastikan kita melihat keselamatan, keamanan, dan kemakmuran. Anda menyebut tentang lawatan Presiden ke rantau itu, tetapi Setiausaha telah membuat lawatan yang lebih terkini ke rantau tersebut. Ini berlaku semasa gencatan senjata singkat antara Amerika Syarikat dan Iran dalam tempoh memorandum persefahaman ini. Dan beberapa penganalisis melihat lawatan itu sebagai usaha beliau untuk meredakan kebimbangan dan meredakan sebagian kekecewaan sekutu-sekutu Teluk Amerika dalam soal mempertahankan mereka sekiranya Iran menyerang lagi. Dari segi bagaimana perang itu sebenarnya berlaku, apakah tujuan dan apakah hasil daripada lawatan itu, lawatan Setiausaha Rubio itu? Sebenarnya, ia adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada sekutu dan rakan kongsi teluk kita atas keberanian, ketabahan, kepimpinan, dan sokongan yang mereka tunjukkan kepada Amerika Syarikat dalam menghadapi serangan Iran. Adakah terdapat ketegangan? Adakah terdapat ketegangan antara Amerika dan sekutu teluknya? Kerjasama yang sangat rapat ini dengan sekutu dan rakan kongsi kita. Dan terdapat kesepakatan dalam prinsip bahwa rejim Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Anda telah melihat satu kenyataan bersama yang kuat dikeluarkan oleh GCC sebagai contoh yang menyatakan prinsip-prinsip itu dengan sangat jelas. Sama ada berkaitan dengan Selat Hormuz, sama ada berkaitan dengan rejim Iran, atau berkaitan dengan berbagai isu lain. Kita sedang melihat kerjasama yang semakin erat antara Amerika Syarikat dan sekutu serta rakan-rakan teluk kita. Dan sebenarnya tujuan utama lawatan itu, salah satu tujuan utama lawatan itu, selain menghadiri GCC dan membincangkan isu-isu dengan rakan sejawat kami, adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada negara-negara yang telah menghadapi begitu banyak serangan daripada rejim Iran. Mengucapkan terima kasih atas keberanian mereka, ketabahan mereka, sokongan mereka. Dan kita sekali lagi melihat kesepakatan sebulat suara apabila berkaitan dengan prinsip bahawa rejim Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Pada asasnya, keamanan di Timur Tengah adalah mustahil jika rejim Iran memiliki senjata nuklir. Ini adalah sesuatu yang telah dinyatakan dengan jelas oleh Presiden dan Setiausaha. Dan apa yang kita lihat dengan Setiausaha pergi ke rantau teluk adalah untuk memastikan bahawa kita menegaskan semula dan juga mengucapkan terima kasih kepada sekutu dan rakan kongsi kita atas sokongan dan kepimpinan yang telah mereka tunjukkan. Jadi dari sudut pandangan strategik di sini, Anda dapat lihat rantau ini bersatu menentang musuh yang sama. Maksud saya, malah kerajaan Lubnan di sini mahu Iran keluar dari negara ini. Pada ketika ini, Anda melihat keseluruhan situasi. Maksud saya, kemajuan perjanjian Abraham adalah satu visi. Tetapi bagaimana
pentadbiran ini, bagaimana jabatan negara memanfaatkan situasi ini di mana semua orang mahu rejim ini disingkirkan dan memanfaatkannya demi manfaat jangka panjang, strategi jangka panjang dan misi jangka panjang di sini. Baik, pertama sekali ia bermula dengan pencapaian objektif asas, bahwa rejim Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Itu adalah ancaman yang tidak boleh diterima kepada rantau ini, kepada Amerika Syarikat, kepada dunia. Itu tidak boleh dibiarkan berlaku. Dan Presiden dengan jelas menyatakan perkara itu berulang kali. Tindakan yang telah diambil oleh Presiden terhadap rejim Iran sudah pun menjadikan rantau dan dunia lebih selamat. Operasi Minute Hammer yang memusnahkan tapak-tapak nuklear itu. Operasi Epic Fury menghancurkan keupayaan senjata konvensional rejim Iran. Baru-baru ini, kami ada MOU. Rejim Iran melanggar MOU itu, kemudian Presiden bertindak sewajarnya. Dan itulah tindakan terkini yang kita lihat dalam beberapa hari kebelakangan ini. Jadi Presiden sudah pun menjadikan rantau ini, dunia dan Amerika Syarikat lebih selamat karena tindakan yang telah diambilnya. Itulah matlamat asas di sini. Sudah tentu, Presiden tidak merahasiakan bahwa beliau mahu melihat peluasan perjanjian Abraham, beliau mahu melihat keamanan dan kemakmuran itu. Dan juga peningkatan pelaburan ekonomi yang kita lihat sepanjang pentadbiran ini. Bertriliun-triliun dolar pelaburan baru antara Amerika Syarikat dan rakan-rakan kami di Timur Tengah. Bertriliun-triliun dolar. Perkongsian ekonomi itu membawa begitu banyak manfaat, membawa begitu banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Amerika, juga membawa manfaat kepada rantau ini. Pelaburan ekonomi itu adalah asas dalam cara Presiden sendiri menggambarkan pendekatannya terhadap dasar luar, hakikat bahwa ekonomi adalah asas. Hubungan perdagangan itu sangat penting. Hubungan perdagangan yang seimbang dan pelaburan yang ada adalah kritikal untuk memperbaiki hubungan, memperkukuh ikatan, tetapi juga memastikan keselamatan dan kemakmuran dapat dicapai. Jadi mari kita bincangkan tentang itu. Kerana komponen ekonomi, seperti yang anda sebutkan, telah menjadi teras kepada begitu banyak perjanjian dua hala dan pelbagai hala dalam pentadbiran ini. Di sini dari segi rantau teluk, dari segi Israel, dari segi peluang yang ada di sana. Kita telah melihat perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani. Kita nampak ketika pemimpin Qatar datang, ketika pemimpin Arab Saudi datang, dan sebagainya. Apa lagi yang masih ada? Sebenarnya, masih banyak lagi yang boleh dilakukan. Masih ada usaha untuk melaksanakan begitu banyak perjanjian itu. Kita terus melihat perjanjian baharu ditandatangani dan dibincangkan. Bukan sahaja di Timur Tengah, tetapi di seluruh dunia. Apabila melibatkan pelaburan di Amerika Syarikat dan kemakmuran ekonomi rantau ini, itulah yang akan membawa kepada zaman kegemilangan itu. Jadi, sebenarnya, bertriliun-triliun dolar jumlah yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Nampaknya setiap kali Presiden selesai bercakap di telepon dengan seseorang atau pergi ke rantau itu, beliau akan kembali dengan hasil. Dengan perjanjian pelaburan yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Jadi, perbincangan itu masih lagi berlangsung. Kita hanya memperkukuhkan hubungan ekonomi kita dengan rakan dan sekutu kita di Timur Tengah. Dan itu, sekali lagi, kekal sebagai bahagian asas dalam hubungan ini. Adakah ia masih menjadi komponen dalam pelan Gaza? Baiklah, lihat, pelan Gaza ini sekali lagi. Itulah intinya. Setiap satu daripada perkara ini sebenarnya mempunyai matlamat asas, yaitu keamanan dan kemakmuran. Ia menunjukkan konsistensi visi yang dimiliki oleh Presiden apabila berkaitan dengan Gaza. Kami telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kami sedang melaksanakan pelan damai Presiden untuk Gaza. Apa yang penting mengenainya, dan apa yang bergantung padanya, ialah penyah militeran Hamas. Itu adalah sesuatu yang telah dikatakan oleh Presiden dan Setiausaha sejak dari awal. Jadi itulah yang bergantung pada perkara ini. Kami melihat lembaga keamanan mengumumkan beberapa perkara berbeza sepanjang beberapa bulan lepas. Untuk melaksanakan pelan damai Presiden di jabatan negara, kami tetap komited kepada pelan damai itu dan memastikan pelaksanaannya. Membawa keamanan bukanlah mudah. Presiden itu, dia datang dengan matlamat untuk menamatkan perang Rusia-Ukraine dalam 1 hari. Dia telah berjaya meredakan konflik di seluruh dunia, tetapi bara konflik itu masih menyala. Adakah pentadbiran ini sudah memahami dan kini merancang penyelesaian konflik-konflik ini untuk jangka masa panjang? Kerana ini adalah seorang presiden yang mahukan segala-galanya diselesaikan sekarang, dia mahu semuanya selesai semalam. Tetapi itu bukanlah cara proses perdamaian berfungsi. Adakah pentadbiran ini benar-benar komited untuk jangka masa panjang, sama ada di Gaza, di Lebanon, atau di mana-mana sahaja? Sebenarnya, disebabkan kepimpinan Presidenlah, kita dapat melihat apa yang berjaya dicapai berkaitan dengan Gaza sebagai contoh. Pembebasan, tebusan, sesuatu yang ramai sangka mustahil, tetapi menjadi mungkin kerana kepimpinan Presiden Trump dan usahanya dalam hal ini. Menghimpunkan begitu banyak negara dengan tujuan tunggal untuk melihat keamanan dan kemakmuran bagi rakyat Israel, rakyat Gaza, bergantung kepada demilitarisasi Hamas. Jadi kami terus melaksanakan perjanjian-perjanjian ini. Tetapi saya rasa penting untuk ditekankan bahwa kepimpinan Presidenlah yang menjadi kunci. Jika Anda melihat kepada perjanjian damai di seluruh dunia yang telah membawa orang ke meja rundingan, dan melakukan perkara yang tiada siapa sangka boleh dilakukan. Sudah tentu, seperti yang saya sebutkan, dengan Lebanon dan Syria, kami tidak memandang ringan cabaran yang menanti kami. Kami sangat jelas, Presiden dan Setiausaha sangat jelas tentang perkara itu. Kami tetap komited untuk memastikan pelaksanaan perjanjian damai ini, dan di mana kami melihat pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Presiden, Setiausaha, dan yang lain telah menyatakan perkara itu. Kami akan bertindak sewajarnya untuk memastikan pihak-pihak dalam perjanjian ini mematuhi perjanjian yang telah mereka capai.
Jadi, sudah tentu, kami berdedikasi untuk melaksanakan perjanjian damai ini. Tetapi, semua ini hanya menjadi mungkin, dan apa yang telah dilakukan hanya dapat dicapai karena kepimpinan Presiden Trump dalam begitu banyak bidang di seluruh dunia. Tetapi juga keberanian yang sepadan daripada para pemimpin tersebut. Di mana keamanan sukar dicapai. Seperti yang Anda sebutkan tadi, keamanan memang sukar dicapai atas begitu banyak sebab. Sebahagiannya karena ia memerlukan keberanian bagi mereka yang terlibat dalam konflik ini untuk duduk di meja rundingan itu. Untuk duduk berhadapan dengan orang yang Anda sedang berkonflik, atau secara tidak langsung, untuk berbincang dengan mereka yang Anda berkonflik dan mencapai perjanjian damai itu. Jadi, kami memuji keberanian mereka yang telah tampil ke hadapan, yang telah terlibat dalam perbincangan ini. Dan Amerika Syarikat tetap komited di bawah Presiden Trump untuk memastikan perjanjian damai ini dilaksanakan dan terus menyelesaikan konflik. Walaupun pentadbiran ini sememangnya masih mengekalkan kehadiran, malah saya rasa istilah jejak pun terlalu meremehkan skala penglibatan itu. Di Timur Tengah, terutamanya di tengah-tengah konflik Iran, telah wujud tumpuan semula kepada hemisfera Barat. Ini memang menjadi matlamat yang dinyatakan oleh pentadbiran. Kita perlu menjaga perkara yang lebih dekat dengan negara sendiri. Kita sedang melihatnya sekarang, khususnya dengan Cuba. Dan satu laporan yang dikeluarkan dalam beberapa hari kebelakangan ini menunjukkan bahawa terdapat koordinasi antara beberapa organisasi dan kumpulan advokasi serta kumpulan aktivis di Amerika dan kerajaan Cuba. Antaranya Democratic Socialists of America, yang jelas sekali bukanlah sahabat kepada Israel. Dan Code Pink, satu lagi organisasi yang juga jelas bukan sahabat kepada Israel. Adakah terdapat sebarang kaitan di sini antara apa yang cuba dilaksanakan oleh kerajaan Cuba di dalam negara dan di rantau ini dan apa yang berlaku di luar sana di dunia yang lebih luas? Jadi saya rasa cara terbaik untuk saya menjawab soalan itu adalah dengan bercakap tentang mesyuarat menteri yang baru sahaja berlangsung minggu lepas, yaitu mesyuarat menteri mengenai peningkatan keganasan politik, khususnya keganasan sayap kiri. Di Amerika Syarikat, kita melihat keganasan sayap kiri menyumbang kepada lebih banyak serangan dan rancangan anti kerajaan berbanding mana-mana kumpulan ideologi lain pada tahun 2025. Di Eropa, kita melihat keganasan sayap kiri dari segi jumlah serangan, setanding dengan kumpulan pengganas jihad. Itu untuk memberi Anda gambaran tentang skala perkara ini. Cuba, sudah tentu, seperti yang diterangkan oleh Setiausaha dan seperti yang dinyatakan dalam laporan, adalah penyokong ekstremisme sayap kiri ini yang membawa kepada peningkatan keganasan ini. Dan di Amerika Syarikat, kami sangat bimbang dengan rangkaian ini, kempen pengaruh dan pengintipan selama beberapa dekad yang telah dilaksanakan oleh rejim Cuba dan masih diteruskan sehingga hari ini di Amerika Syarikat. Dan laporan itu adalah laporan yang menyatakan sumber rujukannya secara telus untuk memberitahu rakyat Amerika. Ini adalah bukti yang Anda boleh lihat dengan mata Anda sendiri. Sebahagian besarnya tersedia kepada umum. Kebanyakannya, kumpulan-kumpulan ini sangat berbangga, sungguh menakjubkan, tentang hubungan mereka dengan rejim Cuba. Mereka sendiri yang mengatakannya. Jadi ini adalah menceritakan kisah itu, mengemukakan fakta-fakta itu kepada umum. Sudah tentu, apabila melibatkan keganasan sayap kiri ekstrim, dan ini juga telah dibangkitkan oleh Setiausaha, kita memang melihat pertautan pelbagai jenis keganasan, serta hubungan yang semakin meningkat. Contohnya dengan proksi keganasan Iran, dan kumpulan keganasan sayap kiri ekstrim ini. Kita sedang melihat satu pertautan di sini, di mana kita melihat hubungan yang semakin meningkat. Mungkin juga peningkatan motivasi apabila melibatkan rancangan keganasan. Tetapi pada asasnya, ini telah menjadi satu kelemahan dalam cara kita mendekati usaha menentang keganasan. Dan ia adalah satu kelemahan yang pentadbiran ini bertekad untuk tangani. Bagi meningkatkan keupayaan kita memerangi kumpulan pengganas sayap kiri yang ekstrim ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa kita mempunyai strategi menentang keganasan yang menyeluruh, yang melindungi rakyat Amerika, dan juga melindungi sekutu serta rakan kongsi kita. 65 lebih negara di mesyuarat menteri itu, termasuk Israel di mesyuarat menteri itu, selain begitu banyak sekutu dan rakan kongsi lain. Setiausaha Rubio ada menyebut tentang kelemahan itu di mesyuarat menteri tersebut, tetapi beliau juga membangkitkan statistik berkaitan keganasan jihadi. Dan premis asasnya, saya tidak memetik secara langsung, tetapi premis asasnya ialah ini adalah masalah yang benar-benar teruk. 15. 20 tahun yang lalu. Ia sememangnya belum hilang, tetapi statistik menunjukkan bahawa ia telah menurun sekurang-kurangnya ke tahap yang bukan boleh diterima, tetapi boleh dikawal. Kini, jenis keganasan yang lain pula perlu ditangani. Saya tidak suka bercakap tentang perasaan, tetapi mengapa terasa seolah-olah keganasan jihadi tidak menurun? Kita telah melihat peristiwa 7 Oktober, malah pentadbiran ini telah mengenakan sekatan terhadap Ikhwanul Muslimin dan beberapa cawangannya. Maksud saya, ia tidak nampak begitu. Sebenarnya, ini adalah masalah yang kami ambil dengan sangat serius. Anda bercakap tentang sekatan yang telah kami laksanakan. Kami terus bekerjasama dengan sekutu dan rakan-rakan kami untuk menangani proksi pengganas Iran. Kami menjalankan kempen tekanan maksimum ke atas rejim Iran untuk menghalang mereka daripada mendapatkan pembiayaan bagi menyokong begitu banyak proksi pengganas mereka di seluruh dunia. Ini terus menjadi sesuatu yang kami ambil serius. Apa yang dibincangkan oleh Setiausaha tadi ialah tentang alat-alat anti keganasan yang kita ada. Itu tidak bermakna ancaman itu hilang, tetapi ia bermaksud kita mempunyai alat-alat anti keganasan yang dalam banyak keadaan telah berjaya menggagalkan serangan di seluruh dunia. Adalah sangat penting untuk kita mengiktiraf alat-alat yang berjaya ini, bahawa kita menangani titik buta, dan kita terus membina alat-alat untuk memastikan kita menangani ancaman yang sentiasa berubah. Dan itulah yang dibincangkan oleh Setiausaha tadi. Hakikat bahawa kita mampu menangani ancaman keganasan. Kita mampu bekerja sama untuk menangani ancaman keganasan ini. Dan kita sememangnya terus menangani keganasan jihadis. Kita sememangnya terus melakukan perkara itu.
Ia kekal sebagai keutamaan utama. Ia termasuk dalam strategi keselamatan negara. Sebagai contoh, secara khusus membincangkan jenis keganasan itu. Tetapi kita memang mempunyai alat di sini yang boleh kita pertingkatkan. Kita mempunyai rekod kerjasama antarabangsa untuk menangani ancaman ini. Dan perkara yang ditekankan oleh Setiausaha dengan begitu tegas ialah kita perlu terus memperkukuhkan kerjasama itu. Kita perlu melihat apa yang telah kita lakukan sebelum ini, melihat apa yang telah berjaya, memperbaiki apa yang tidak berjaya, dan pastikan kita bekerja sama untuk memastikan keselamatan kita semua. Kita ada kira-kira 20 saat. Jadi saya perlu ringkaskan. Setiausaha Rubio bertanding untuk jabatan presiden. Saya tidak akan menjawab soalan itu. Saya juru cakap jabatan negara, dan saya akan berhenti setakat itu sahaja. Kita perlu terus mendapatkan jawabannya dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Tommy Pigott, juru cakap jabatan negara, terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama kami di sini. Kami benar-benar menghargainya. Terima kasih kerana menjemput saya. Nah, kita akan bercakap dengan anda lagi lain kali di American View.